Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamah minal muhdarin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Qasas ayat 59 sampai 52 sampai 62. 59 sampai ayat 62. Yang maknanya, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk suatu negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup dunia dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Maka apakah sama orang yang kamu janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu syurga,
lalu dia memperolehnya dengan orang yang kamu berikan kepadanya kesenangan hidup dunia. Kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur panjang sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, pada maghrib yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita termasuk golongan yang Allah pilih selalu insya-Allah untuk hadir di dalam tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya telah membawa kita daripada tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, daripada tidak mengenal mana yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala, pada satu agama yang indah, yang baik, yang mulia, yaitu agama Islam. Dan insya-Allah apapun jua kita akan selalu berada di dalam agama yang Allah redai ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi adalah ayat 59 dalam surat Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas Allah menyatakan bahawa di akhir ayat tersebut Allah menyatakan bahawa Allah tidak akan membinasakan satu kaum kecuali kaum tersebut melakukan satu kezaliman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya walaupun ini bukan ketentuan tapi kebiasaan, bulan-bulan yang ada ber di akhir, September, Oktober, November, Desember, ini biasanya ada sesuatu musibah yang terjadi. Apalagi di sebelah Indonesia, karena mereka ini adalah satu kawasan yang memang berdepan dengan banyak peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada musim-musim ini. Baru-baru ini tuan-tuan, di Banjarnegara, Jawa Tengah, telah terjadi pula satu longsor tanah sehingga dua kampung ataupun 3 kampung sudah tenggelam. Beginilah. Saya membaca berita tersebut dan ada sebahagian daripada NGO yang menanyakan kenapa dan apa sebenarnya yang terjadi di kampung tersebut. Dari perbincangan orang ini tuan-tuan, salah seorang NGO ini bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, apa yang terjadi dan kenapa peristiwa ini terjadi di kawasan tersebut. Baik. Pertama, kata orang tersebut, kami di sini sudah mula ada rumah-rumah tumpangan. Sudah mula ada rumah-rumah yang disewakan untuk pelacuran dan sebagainya. Ini sudah mula ada. Kemudian dia kata lagi, kami pun ada satu kebudayaan yang tak baik, iaitu mengadu ayam. Adu ayam bertaruh. Kalau ayam boleh bercakap, dia mungkin kita nak adu dia adu kita dulu. Tapi nak buat macam mana? Ayam tak boleh bercakap. Ini yang terjadi. Kemudian dia kata, dan sudah mula adanya karaoke, dangdut, sudah mula ada. Baik. Kalau kita baca ayat tadi, memang Allah akan menguji satu kaum kalau seandainya kaum itu sudah mula menzalimi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, kita lihat lagi kejadian ini. Saya pun kadang-kadang
bertanya-tanya pada diri saya, kenapa setiap ada saja penggantian presiden baru, kalau dulu Bambang Yudhoyono, itu dia terjadi tsunami. Dia naik jadi presiden, tak lama jadi kes tsunami di Aceh. Dia naik. Ini pun baru naik presiden baru, Jokowi. Tak lama lah, baru berapa bulan saja. Dia pun mendapat satu tugasan yang besar. Kalau kita tuan-tuan di sini mungkin penguasa-penguasa kita belum ada satu cobaan-cobaan yang besar. Mungkin ini Allah uji kepada penguasa-penguasa yang mungkin masa dia naik berkuasa ada suatu perkara mungkin yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga Allah pun menguji dia, memberikan satu cobaan ataupun ujian kepadanya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Inilah kadang-kadang kejadian, dan jangan heran tuan-tuan, mungkin pada masa ini Allah belum lagi mencoba kita di Malaysia dengan perkara-perkara yang besar seperti ini. Tapi jangan heran dan jangan kita terkejut nanti, kemungkinan mungkin Allah akan coba juga kita di Malaysia ini kalau seandainya kita pun melalaikan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjauhi perintah Allah kemudian mengerjakan larangan Allah. Kemungkinan pun boleh terjadi. Sebab kenapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak menenggelamkan satu kawasan, dia boleh buat. Dulu orang bertanya-tanya, ayat Al-Quran menjelaskan bagaimana nanti air naik ke darat. Orang dulu mana tahu macam mana nak naik air ke darat, sedangkan dalam hukum fizik dia kata air ni dia akan mencari bahagian yang terendah. Takkan air laut naik ke darat. Ini satu fikiran yang orang tak boleh fikir, sains susah. Dengan kejadian tsunami, kita tahu bagaimana Allah nak menaikkan air ke dalam daratan dengan kelajuan, dengan ketinggian dia. Inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tuan-tuan, sama ada Allah nak membinasakan kita, nak mengambil nyawa kita, nak mengambil roh kita, sama ada dengan cara dibinasakan, sama ada dengan meninggal sendiri, sama ada dengan kemalangan, sama ada dengan apa jua cara pun yang kita akan menghadapi kematian tersebut. Sekarang pertanyaan kepada kita adalah, berapa banyak ataupun adakah amalan-amalan yang boleh menolong diri kita, amalan-amalan yang boleh menaikkan mizan kita, mizan hasanat kita di hari akhirat? Ini pertanyaan yang perlu kita tanya kepada diri kita. Kenapa? Karena kalau seandainya mizan hasanat kita masih rendah, masih sedikit, maka walaupun Allah matikan kita bukan dalam keadaan bencana, bukan dalam keadaan musibah, bukan dalam keadaan tenggelam dan sebagainya, tapi mizan hasanat kita sedikit, maka kita takut kita termasuk orang-orang yang ahlul shimal, bukan ahlul yamin, bukan orang-orang sebelah kanan, tapi kita menjadi orang-orang sebelah kiri, iaitu orang-orang yang lebih berat kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu tuan-tuan, saya teringat sebuah hadis, di mana hadis tersebut ini adalah kisah pada zaman pada zaman Nabi Musa ataupun pada masa Bani Israel. Terjadilah kisah ini, ada tiga pemuda. Hadis dia sangat panjang tuan-tuan, kalau kita baca matan dia sangat panjang, tapi kita nak ringkaskan, nak tengok amalan-amalan yang mereka lakukan. Walaupun sedikit, tapi boleh merubah, boleh membuat satu kejadian yang luar biasa. Baik, pada masa itu tiga pemuda ini sedang berjalan, tiba-tiba dia pun masuklah dalam sebuah gua. Karena ada hujan ke ataupun keadaan yang tidak memungkinkan perjalanan, sehingga mereka pun masuk dalam gua.
Pada masa mereka masuk di dalam gua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka pun tertutuplah pintu gua tersebut. Ada satu batu yang menutup gua tersebut. Baik, apa yang terjadi, tuan-tuan? Mereka pun sesama mereka bertanya, bagaimana kita nak keluar dari tempat ni? Kemungkinan kita tidak boleh lagi akan keluar dari tempat ini. Kata kawan dia yang satu, mungkin kita boleh keluar dari tempat ini dengan amalan-amalan kita, dengan amalan yang kita buat, amalan yang kita laksanakan. Maka datanglah seorang pemuda yang pertama. Seorang pemuda yang pertama ini mengatakan, ya Allah, saya ada 2 orang tua yang saya jaga kedua orang tua saya ini, ya Allah, dengan sangat baik. Saya tidak pernah menyakitkan hati mereka. Saya tidak pernah berkata sombong terhadap mereka, dan saya tidak pernah melawan mereka. Saya selalu memberikan makanan kepada mereka. Setiap hari setelah bekerja, saya membelikan makanan dan saya akan berikan kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada suatu hari, pemuda tersebut lambat balik daripada kerja. Kemudian dia pun lambat memberi makanan kepada kedua orang tua dia. Apa yang terjadi? Mak ayah dia pun telah lena, tidur. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Dia tidak kejutkan kedua orang tua dia, tapi dia tunggu sampai mak ayah dia bangkit daripada tidurnya. Sampailah anak dia pun meminta makanan, wahai ayah, bagilah makan, kami dah lapar ni. Saat tunggu dulu, Tok Wan ni, Tok Wan dengan Tok tak makan lagi. Begitu dia jaga, maknanya makanan yang dia bawa, dia lebih suka mak ayah dia dulu yang makan, barulah dia makan bersama. Ini dia nak jaga hati mak ayah dia. Kemudian dia kata, ya Allah, kalau seandainya perkara yang saya buat ini adalah karena ingin mencari redha-Mu, ya Allah, maka bukalah pintu daripada gua tersebut. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, gua ini pun terbuka, tuan-tuan. Gua ini pun terbuka. Tapi belum cukup lagi, tuan-tuan, untuk mereka keluar daripada gua tersebut. Baik, tapi bukan baca mantra macam P.Ramlee ada baca mantra. Dia baca mantra. Niat ning sang matak aji semak ning sing, kalau tak silap macam tu kot. Itu P.Ramlee punya. Dia pun pintu pun terbuka. Terbuka. Kalau dia nak tutup, ngapong ning sang semarti lem, boom, pintu gua pun tutup. Itu cerita P.Ramlee. Kalau kita masuk gua terkurung macam tu, baca yang P.Ramlee aja tak terbuka, mati kita dalam tu. Baik. Tapi kadang-kadang, tuan-tuan, saya kalau tengok P.Ramlee ni, kadang-kadang sering saya melihat ini cerita ataupun hadis mana yang dia bawa. Kadang-kadang saya sering mengkaji, ini cerita mana ataupun kisah ini diambil dari cerita sahabat mana ataupun kisah hadis mana. Kadang-kadang dia ada, tuan-tuan, cerita-cerita dia ni ada kena mengena dengan perkara yang ada di dalam kisah-kisah sebelumnya. Maksudnya kisah sahabat ataupun kisah Rasulullah ataupun kisah kaum-kaum sebelum kita. Baik. Kalau kita lihat filem dia sikit lagi. Satu tengok atas pokok kayu. Hai. Dia pun hai. Masa dia nak tutup, mai ke situ, dia kata, sat. Tadi baca apa? Sekejap tulis. Dia pun tulis, P.Ramlee pun tulis. Tak kedekut, tuan-tuan. Itu bagi rahasia harta kat dalam. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, dengan isteri, kadang-kadang, tuan-tuan, dengan isteri kita, dia tak tahu nombor password akaun bank kita. Tak tahu. Berapa akaun bank kita buka, isteri kita tak tahu. Sama lah, isteri kita pun macam tu. Dia ada berapa akaun dia buka, kita kadang-kadang tak tahu. Berapa nombor password
akaun isteri kita, kita tak tahu. Berapa kekayaan dia, kita tak tahu. Tapi P.Ramlee siap bagi mantra untuk boleh buka pintu lagi. Tak takut curi. Kadang-kadang dia ajar dia benda yang baik. Kadang-kadang kita kalau ambil satu, ada pelajaran yang baik. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kisah yang pertama. Dia pun mengata, ya Allah, seandainya perkara yang saya lakukan ini adalah karena saya cinta kepada Allah dan cinta kepada kedua orang tua saya, dan saya ingin mencari redha kedua orang tua saya, maka ya Allah, bukalah batu yang telah menutup gua tersebut. Baik, ini yang pertama. Tak cukup lagi tuan-tuan. Datang pemuda yang kedua. Dia kata, ya Allah, dulu masa saya ada harta sedikit, ataupun masa saya dalam keadaan kaya, datanglah sepupu saya kepada saya. Sepupu ni tuan-tuan orang perempuan. Sepupu dia ni orang perempuan meminta bantuan kepada dia. Dan sepupu dia ini sangat memerlukan bantuan tersebut, sebab dia sudah mencari ke tempat lain tak ada. Memang dia perlu sangat-sangat dengan bantuan tersebut. Dia pun minta kepada saya. Biasa tuan-tuan, orang kaya ada syarat. Kita pinjam duit kat bank pun, pinjam apa orang kat bank pun pasti ada syarat. Kita tak baca syarat, sign saja, janji wang keluar. Ni pun macam itulah. Sepupu dia pun, dia kata okeylah, syarat apa pun saya terimalah, tak apa, terima. Dia kata okey, syarat dia kamu malam ni kena bermalam dengan saya. Allah, syarat dia berat tuan-tuan. Dia pun tak ada pilihan, terpaksa menerima syarat tersebut karena dia pun sangat memerlukan. Baik. Tetapi tuan-tuan, apa yang terjadi ketika si pemuda tadi nak melakukan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu perzinaan, maka si perempuan ini pun menyatakan satu kalimat, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Tuan-tuan dengar kata-kata ittaqillah, laki-laki ini pun tuan-tuan melompat daripada tempat, daripada katil, melompat, takut. Ini kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita nak kata, bukan nak kata apa, kadang-kadang bahasa tuan-tuan, kalau orang faham maknanya, faham makna ittaqillah, faham makna tersebut, orang akan rasa takut sebab faham makna. Tapi kadang-kadang kita tuan-tuan tiap Jumaat sedang dengar ittaqillah, buka WhatsApp lagi, buka WeChat lagi, buka handphone lagi tuan-tuan. Saya kadang-kadang kalau saya khutbah, saya akan kata bukanlah kata apa, di antara tanda-tanda orang takwa adalah orang yang sanggup meninggalkan phone dia dalam keadaan khutbah. Itu jangan duk ini, kena bagi tahu orang macam tu, kena kata. Seandainya Rasulullah masih hidup, akan keluar hadis tentang phone ni. Tapi nak buat macam mana? Rasulullah sudah meninggal. Kita kadang-kadang tuan-tuan 30 minit, tak sampai 25 minit, 30 minit tak boleh tinggal phone. Tu duduk dengan baju smart tie, nampak sangat kita tak ikhlas nak sembahyang Jumaat. Kita nak cepat keluar, nak cepat ni, nak WhatsApp ni dengan kawan ke, dengan siapa, tutup saat 30 minit. Kenapa orang dulu-dulu tahun 70-an tak ada WhatsApp, tak ada phone, boleh apa? Dengan khutbah, dengan khusyuk. Kenapa kita sekarang tak boleh? Kalaupun terjadi apa-apa dalam WhatsApp tu, takkan kita orang tu keluar? Dia tak keluar juga. Ini kadang-kadang tuan-tuan, kalau saya khutbah ni, saya kata macam tu. Di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah sanggup meninggalkan phone dia sedang dalam keadaan khutbah. Kalau tak, maknanya dia bukan orang golongan yang bertakwa. Nampak tak ikhlas dia pergi sembahyang Jumaat. Tutup sekejap, bukan lama, lepas tu buka. Itu pun kadang-kadang tak tutup habis, tutup silent. Kenapa? Takut ada orang pun. Situ nampak juga. Yang tu tak apalah, sebab kita tak ni, kok ada apa kepentingan. Okey, yang tu pun kita tak habis lagi takut juga kepada sesuatu perkara. Baik. Ini tuan-tuan, dia
mendengar kata-kata ittaqillah, dia pun terkejut. Kemudian dia pun beristighfar kepada Allah dan dia tidak jadi melaksanakan perkara tersebut. Ini tuan-tuan, kalimat ittaqillah. Sebab tu tuan-tuan, masa saya duduk di Mesir tuan-tuan, saya pernah melihat orang Arab tu gaduh. Orang Arab sebut sallu ala nabi, dia dan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sedang bergaduh, datang ustaz sallu ala nabi, ustaz nak ini ke? Ustaz nak ini apa nak ini? Atau yang bawah? Ya? Kita tak ada. Kalau sudah datang kita punya marah, sallu ala nabi ke, ittaqillah ke, Allahu akbar ke, itu perkara 10, perkara 100. Sekarang aku nak bagi dulu dia. Ini tuan-tuan. Tapi orang Arab ni dia faham makna sallu ala nabi. Walaupun dia tadi sedang marah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia berselawat kepada Rasulullah. Walaupun lepas tu sambung balik. Sambung balik. Tapi ada satulah kelebihan orang Arab ni tuan-tuan, kadang-kadang dia bergaduh, dia tak tumbuk dulu tuan-tuan. Kita mana ada, kalau dapat saja pam terus, mana kat muka, kat kepala. Sebab kenapa? Mereka faham as-sinnu bis-sinni, al-uyun bil-uyun, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Kalau aku tumbuk patah gigi dia, maka gigi aku kena ganti. Dia faham tu mana tu. Sebab tu dia tak tumbuk sembarang. Kita mana patah 10 gigi dia, nanti kes ke mahkamah. Kan? Kalau lawyer kita hebat, menang kita. Sebab tu dia faham makna Al-Quran. Baik. Ini kadang-kadang dia pegang-pegang tak tumbuk. Sebab kenapa? Saya ada sekali kes orang Arab yang seorang salah, memang dia langgar motor yang bawa-bawa macam KFC, macam McDonald apa. So dia langgar, memang jatuh dia. Motor dia pun rosak. Yang pemuda ni pun bangkit-bangkit, bom bagi yang apa, yang driver bus tadi, driver van. Orang dalam van tu kata apa? Khalas anta khatta haqq. Sudah kamu ambil hak kamu. Tadi ini yang salah, dia langgar kamu, tapi kamu tumbuk dia, kamu sudah ambil hak kamu. Sudah. Dia pun tak boleh bawa mahkamah dah. Belum. Dengan darah, dengan puas, sebab dia dah tumbuk tadi. Pemuda tadi yang membawa van tadi tumbuk pun, dia pun keluarlah sikit. Dah. Yang darah tadi, motor tadi buat sendiri. Okey, baik. Ya, mereka ada undang-undang. Undang-undang Al-Quran di dalam kehidupan mereka kadang-kadang mereka bawa. Kita tak. Kita undang-undang kita ada dua. Ada undang-undang syariat, ada undang-undang yang bukan syariat. Kalah di undang syariat, naik ke yang bukan syariat. Sampai bila tak selesai. Sepatutnya kita kena ada satu undang-undang yang orang Islam kena guna undang-undang Islam. Itu baru cantik. Apapun cerita, kita jangan lari kepada undang-undang lain. Sebab kenapa? Dalam kita punya negara ada dua undang-undang. Undang-undang satu, ada undang-undang satu. Kalah sini, naik sini. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda yang kedua. Pemuda yang ketiga, apa yang dia amalan yang dia buat setelah dia berdoa, ya Allah, kalau saya malah meninggalkan perkara maksiat ini kerana saya takut kepadamu ya Allah, maka bukalah pintu gua tersebut. Maka pintu gua itu pun terbuka, tapi tak keluar lagi tuan-tuan. Tak boleh lagi nak keluar. Saya dulu masa kecil-kecil tuan-tuan, kalau masuk pagar sekolah, saya akan cuba kepala dulu. Kepala lepas tak? Kalau kepala lepas, biasa badan saya lepas. Tuan-tuan yang gemuk jangan cuba, sat lagi tak lekat juga. Lepas kepala, badan besar tak lepas juga. Tapi kalau badan kita yang jenis-jenis kurus ini, lepas kepala, insya-Allah lepas badan tu. Jangan masuk badan dulu, sat lagi lekat kepala. Nak pintu sekolah jauh, dia pagar dia sebelah sana, kita nak jauh masuk pagar yang ni lepas kepala. Okey, selamatlah tu. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, pemuda yang ketiga, dia kata, ya Allah, saya dulu ada seorang pekerja yang bekerja dengan saya, tapi setelah dia bekerja dengan saya, dia pun lupa mengambil upahnya, dan saya pun lupa memberikan upah tersebut. Kemudian upah
upah dia ini ataupun gaji dia ini saya buat niaga. Saya beli seekor ayam lah lebih kurang, kemudian saya jadikan dia kambing, kemudian dari kambing banyak saya belikan dia unta, lembu dan sebagainya, sehingga dari uang sedikit tadi menjadilah banyak. Setelah beberapa tahun kemudian datanglah pemuda tadi, tuan-tuan, tanya balik, tuan kenal saya? Ya, kenal. Kalau kita tak kenal dah. Kenapa? Banyak dah. Berbilion-bilion dari belakang, mana kenal dah. Baik, kenal. Tuan dulu lupa memberikan upah saya ataupun gaji saya. Ya, betul. Baik. Mana upah saya itu? Saya nak ambil. Dia pun tuan-tuan menunjukkan, inilah upahmu. Tunjuk tuan-tuan kambing dengan unta dan sebagainya, dah banyak. Dia pun ambil semua, tuan-tuan, tak tinggal. Kalau kita tinggal lah seekor unta pun jadilah, aku dah letih ni. Seekor pun tak apa. Ini tak, dia ambil semua. Tapi orang amanah, tuan-tuan, dia merasa itu bukan hak dia. Kalau diberi dia ambil, tapi tak diberi tak apa, itu memang hak orang. Cuman dia menguruskan saja. Ini tuan-tuan amanah. Ya Allah, kalau perkara ini saya laksanakan karena saya mencari redha-Mu ya Allah, maka bukalah pintu gua tersebut. Maka tuan-tuan terbukalah pintu tersebut, sehingga mereka pun boleh keluar. Bukan dengan niat nengson, niat nengson mata kaji, bukan dengan itulah, dengan amalan yang dilakukan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita nak ambil beberapa pengajaran. Walaupun kadang-kadang perkara itu adalah perkara kecil yang dibuat, tetapi perkara kecil yang dilaksanakan betul-betul nak mencari redha Allah, mungkin di sisi Allah sangat besar ganjarannya. Tuan-tuan ikhlas pergi ke surau, pergi ke masjid memang nak sembahyang, bukan nak tunjuk-tunjuk sembahyang, mungkin ganjaran di sisi Allah lebih besar ketimbang tuan-tuan pergi haji ataupun tuan-tuan menderma dengan cek sebesar papan, nak tunjuk orang bahawa saya yang menderma. Nampak riak kita, nampak tidak keikhlasan kita dalam satu amalan, maka amalan ini mungkin di sisi Allah tidak besar nilainya. Mungkin di sisi manusia besar nilainya, tetapi di sisi Allah sikit nilainya. Tapi kalau amalan yang kecil mungkin kita laksanakan, tapi betul-betul nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin di sisi Allah sangat besar nilainya. Baik, yang kedua tuan-tuan, semua kita ada orang tua. Semua kita ada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sudah meninggal. Mungkin pada masa dia hidup kita tak sempat memberikan pelayanan yang baik. Mungkin masa dia hidup kita mungkin belum sedar, masih dalam keadaan jahil, tak tahu bagaimana nak berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Bagi orang tua yang kita sudah meninggal, maka kita carilah mana kawan-kawan orang tua kita. Siapa kawan-kawan yang dekat dengan dia, maka berbuat baiklah kepada dia. Ini di antara salah satu kita nak memberi balasan, yang memang balasan orang tua ni tuan-tuan, apapun kita buat tidak ada balasan yang sehebat manapun kita nak balas apa yang orang tua kita dah buat kepada kita tuan-tuan, kita tak mampu. Baik. Kemudian berbanyaklah mungkin memberikan sedekah atas nama kepada orang tua kita, berdoa dan sebagainya kepada kedua orang tua kita. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang selanjutnya adalah setiap kita, di antara hikmah hadis ni adalah setiap kita pasti ada perkara maksiat yang nak kita laksanakan. Pasti ada, kecil atau besar, yang tu saja. Baik, kita kadang-kadang orang bagi, biasa tuan-tuan, sekarang RM10 dengan RM20 gelap tu. Saya pun silap tuan-tuan. RM10 dengan RM20 kadang-kadang silap tuan-tuan. Malam-malam macam ni, pukul-pukul 8 dah pula dah tu. Kita nak tengok 10 dengan 20 kadang-kadang, tak maaf. Boleh jadi kadang-kadang datang syaitan tu, kita bagi RM10, orang balik lagi kat kita RM10, kita buat senyap aja. Aku dapat free hari ni. Ada tuan-tuan? Kadang-kadang kita bagi kita bagi RM1, orang ingat RM50 dekat-dekat. Warna dia dekat-dekat, tapi itu saiz dia kecil. Tapi 10 dengan 20 ni adik-beradik dia. Kadang-kadang kita bagi RM10,
orang balik RM10. Kita pun buat senyap aja. Ni tuan-tuan, di antara banyak lagi perkara-perkara yang kita didedahkan kepada satu pekerjaan yang tidak diredai oleh Allah. Di situ tuan-tuan iman kita dicoba, iman kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alah, tak apa sekali, nanti taubat. Itulah penyakit yang biasa akan dihasut oleh syaitan. Tak apalah sekali, nanti kita taubat. Ini penyakit ni lah kadang-kadang yang melemahkan iman kita. Kita pun alah tak apalah, RM10 pun jadilah. Baik. Dalam hadis ni tuan-tuan, si lelaki tadi tu, kalau dalam satu riwayat menyatakan memang dia sudah sampai di atas perempuan tersebut, tapi dengan kalimah tadi dia meninggalkan perkara tersebut. Baik. Inilah di antara beberapa hikmah yang kita dapat ambil daripada hadis tersebut. Kenapa? Karena setiap kita akan mati dan setiap kita sangat memerlukan amalan ataupun bekalan, mizan yang kita akan nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita membuka kitab kita, pernah pada suatu hari tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni maknanya anak kepada Abbas, sepupu kepada Rasulullah. Dia tanya, bagaimana cara ataupun apa kunci kita nak dapat kebahagiaan dunia? Kemudian Ibnu Abbas pun memberikan ada 7 kunci kebahagiaan dunia. Kalau kita dapat ni tuan-tuan, tak dapat 7 pun, dapat salah satu di antaranya pun, maka kita manfaatkanlah kunci kebahagiaan dunia ini. Pertama, dia kata, Ibnu Abbas mengatakan, kita tahu tuan-tuan, Ibnu Abbas ni adalah seorang periwayat hadis, yang hadis dia menghafal hampir 1660 lebih ayat hadis yang dihafal. Kemudian dia pun termasuk yang Rasulullah doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini pun di antara doa Rasulullah kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Maknanya orang di antara sahabat yang paling baik dalam mentafsirkan Al-Quran. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tabi'in, maknanya orang setelah sahabat. Tabi'in ini adalah orang yang berjumpa kepada, melihat sahabat tapi dia tak melihat Rasulullah, disebut dengan tabi'in. Dia menyatakan ada 7 perkara kunci yang boleh membahagiakan kehidupan dunia kita. Yang pertama dia kata adalah qalbun syakirin, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, kalau kita boleh bersyukur dalam keadaan musibah kepada Allah, musibah yang Allah berikan kepada kita, kita boleh bersyukur, ini maknanya hati kita dah cantik dah. Allah berikan kita accident, patah tangan, alhamdulillah, patah tangan. Jiran sebelah out terus, masuk dalam kubur terus. Maknanya kita melihat apa-apa pun dengan syukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru kita ada hati yang syakirin. Apapun keadaan, bersyukur dulu. Walaupun setelah itu kita cari kenapa, apa sebab Allah memberikan cobaan ini kepada kita. Baik. Karena dengan hati yang bersyukur ni tuan-tuan, kita boleh meredakan perasaan kita. Kita boleh meredakan perasaan kita yang kadang-kadang bersedih, yang kadang-kadang kita tak boleh terima apa yang Allah berikan kepada kita. Baik. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, azwajus salih ataupun azwajus salihah, suami isteri ataupun pasangan hidup yang soleh. Isteri kita yang soleh, suami kita yang soleh. Ini pasangan hidup yang baik. Ini di antara kebahagiaan dunia. Tuan-tuan balik-balik ke rumah tengok isteri senyum, masya-Allah tuan-tuan, hati lega tuan-tuan. Balik-balik orang isteri buka pintu tanya, abang dah makan, abang hari ni ada masalah ke apa, dia tanya pun kita dah lega. Jangan, tak payah tanya tuan-tuan, balik-balik buka pintu dia senyum, lepas tu dia cium tangan kita. Allah, tadi kita letih angkat 10 goni, angkat berat apa semua hilang tuan-tuan. Ini tak, balik-balik rumah buka pintu sendiri, lepas buka pintu sendiri tengok tak ada orang pula. Tadi dalam bilik tak ada, dalam ni tak ada, lepas tu tulis
adik sudah pergi ke pasar malam. Lama. Kita pun letih tadi yang tak seberapa jadi letih balik. Baik. Inilah tuan-tuan. Sebenarnya kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita lihat, Allah sudah memberikan satu peluang kita untuk masuk syurga dalam rumah kita. Kita menjadi suami yang baik kepada isteri kita, kepada anak kita. Ini peluang kita masuk syurga. Ini yang pergi haji berpuluh kali, pergi haji umrah beratus kali, nak cari yang lebih. Padahal dalam rumah kita sendiri pun kita boleh mendapatkan syurga Allah. Isteri kadang-kadang kalau dia melayan suami dengan baik, maka dia akan mendapatkan syurga. Tapi kenapa ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj yang jumpa dalam neraka banyak orang perempuan, padahal mereka lebih mudah untuk mencari syurga? Duduk dalam rumah saja tuan-tuan, layan suami baik-baik, didik anak secara baik, syurga tuan-tuan. Tak payah pergi mana-mana. Kalau kita nak cari nafkah, dah cari nafkah kena yang halal pula lagi. Banyak kita punya cara. Dia boleh melayan suami dengan baik, taat kepada suami dengan baik, mendidik anak secara baik, maka syurga tuan-tuan. Baik, ini pasangan hidup. Kemudian auladul abrar, anak-anak yang soleh. Baik. Ini yang ketiga kata Ibnu Abbas yang boleh memberi kebahagiaan dunia. Yang keempat adalah bi'atus salihah. Bi'ah salihah. Maknanya suasana, tempat, kawasan yang baik. Kawasan tempat yang baik pun adalah di antara satu daripada kunci kebahagiaan dunia. Baik, yang kelima, malul halal. Harta yang halal. Kalaupun kita kaya tuan-tuan, kalau harta kita tidak halal, kita cari daripada perkara-perkara yang tak baik, mungkin orang tengok kita selesa. Mungkin orang tengok kita selesa, tapi malam kita tak boleh tidur. Hati tak tenteram. Teringat inilah, teringat itu. Allah bagi kita cubaan-cubaan yang kadang-kadang sampai pukul 4 malam tak lena tuan-tuan. Ingat Allah, mak ini kalau jadi macam ni, yang ni kalau jadi macam ni. Tapi kadang-kadang Allah berikan harta yang halal, malam kita lena, alhamdulillah, besok pangkit padi tak ada masalah. Baik, yang kelima. Yang keenam adalah tafaqquh fid din. Di antara kebahagiaan dunia, kunci kebahagiaan dunia kena ada tafaqquh fid din, mencari ilmu. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, tak jadi. Kemudian yang ketujuh adalah al-umr al-mubarak, umur yang berkat. Ini di antara 7 nasihat yang kata Ibnu Abbas boleh memberikan kebahagiaan hidup di dalam dunia. Dengan 7 perkara ni tuan-tuan pun boleh membawa kepada kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena ke-7 ini pun adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk pada kita punya pelajaran, insya-Allah. Baik. Pada perjumpaan kita yang terdahulu, kita sudah berhenti di sunat hayat, dan pada hari ini muka surat ke-27 tentang aurat. Baik, 27 kita tak baca. Terus muka surat 28, apa itu ta'rif ataupun pengertian daripada aurat. Aurat secara istilah bahagian tubuh lelaki ataupun perempuan yang haram didedahkan. Ini yang dimaksud dengan istilah aurat. Ataupun bahagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Ini secara istilah. Adapun secara bahasa, iaitu kekurangan ataupun keaiban. Itu disebut dengan aurah. Maksudnya kekurangan ataupun keaiban. Ataupun mendedahkan suatu perkara yang tercela, yang tak baik. Ini adalah secara bahasa. Baik. Kemudian aurat ni tentu tuan-tuan, dia akan ada had-had dia ataupun batasan-batasan dia. Pertama tuan-tuan, batasan aurat adalah laki dan perempuan. Laki dengan perempuan tidak sama dia punya batasan aurat. Kita lihat pertama muka surat 30, itu adalah aurat kepada lelaki. Baik. Ini memang perkara yang biasa yang telah kita pelajari, tapi kita nak
nak lalui buku apa kitab kita ini, kita kena baca juga. Baik. Menurut mazhab Imam Syafi'i, aurat lelaki adalah antara antara pusat dan lutut. Ini adalah daripada aurat lelaki. Di mana dalil dia berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abu Usamah daripada Said Al-Khudri, katanya, auratul mu'min ma baina surratihi ila rukbatihi. Maksudnya aurat seorang mukmin, iaitu seorang lelaki, ialah di antara pusat hingga lututnya. Ini di antara dalil. Kemudian ada dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, la tubriz fakhidhaka wala tanzuranna ila fakhidhihi hayy wala mayyit. Janganlah kamu dedahkan paha kamu dan janganlah sekali-kali kamu melihat paha orang yang hidup ataupun yang telah mati. Ini di antara dalil. Ada lagi 2-3 dalil lagi berdasarkan hadis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah aurat kepada lelaki. Sama ada kepada bukan muhrim ataupun dalam keadaan dia bersembahyang pun, maka boleh aurat tersebut. Cuman kalau kita nak buat aurat macam ni, kedekut sangat kita. Kedekut sangat-sangat. Nak tutup badan pun tak berapa mau. Ini maknanya kita kira sangat kedekut lah. Nak tutup aurat pun tutup cukup-cukup. Tapi kadang-kadang tuan-tuan nak tengok kita ikhlas sembahyang ke tak sembahyang masa seorang. Kalau seorang kita sembahyang dengan dengan kain plekak saja, maknanya kita sembahyang kurang ikhlas. Kalau sembahyang pergi ke surau dengan jubah dengan ni, tapi masa sembahyang seorang dengan plekak, jangan cukup-cukup. Ini nak tanda. Ini kita sendiri boleh nak ni, boleh nak lihat. Walaupun sah, maknanya keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tak berapa sempurna. Kenapa? Depan manusia pakai cantik-cantik, belakang seorang tak ada orang, dengan kain plekak saja. Baik, kecuali tak ada pakaian, itu lain cerita lah. Ini takkan tak ada pakaian. Kalau buka almari dekat 30 set dalam almari kita, tak ada nak pakai. Baik, ini adalah aurat kepada lelaki. Baik, kemudian aurat yang kedua adalah kepada lelaki sendiri, maknanya kepada diri kita sendiri. Baik, anggota kemaluan kita walaupun kita boleh lihat, tapi hukumnya adalah makruh. Walaupun kita boleh melihat, tetapi hukumnya makruh melihat aurat kita sendiri. Maknanya yang khususnya benda itulah, itu makruh hukumnya kita melihat walaupun tidak haram. Baik. Kemudian orang perempuan, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Baik, kepada kedua orang perempuan ni ada 2 pembahagian. Pertama, secara umum dia tidak boleh menampakkan aurat semuanya kecuali 2 muka dan telapak tangan. Adapun kepada orang-orang yang mahram kepadanya, itu dia boleh mengikut kepada aurat antara pusat dan lutut. Baik, tapi ini seandainya tidak menimbulkan fitnah. Kalau seandainya menimbulkan fitnah, maka dia kena menutup di bahagian yang atas pusat. Ini kalau seandainya terjadi fitnah. Sebab itu kadang-kadang kalau mak kita menyusu adik kita ternampak, itu bukan aurat kepada mak kita. Maksudnya bukan aurat lah. Jadi ini di antara Allah berikan kepada orang yang mahram, maknanya ada batasan tertentu juga kepada orang perempuan. Kalau tak jenuh tuan-tuan, kalau Allah buat aurat yang ni ke bawah, mak kita nak bagi susu, kena tutup. Aduh, jenuh mak kita nak lari. Adik kita pun, mak susu, mama nenen, habislah. Baik. Okay. Sebab tu kadang-kadang ada hikmah yang Allah berikan. Kenapa?
Ada perkara-perkara yang kadang-kadang otak kita tak sampai, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang Allah nak berikan kemudahan. Baik. Ini adalah pertama, aurat kepada bukan mahram. Yang kedua adalah aurat kepada mahram. Kemudian dalam sembahyang, aurat perempuan sama dengan seperti kepada orang bukan mahram. Baik. Ini di antara aurat laki dan perempuan. Baik, kemudian tuan-tuan, dalam solat, kita kadang-kadang kita lihat tuan-tuan dalam solat, orang kita tidak terbiasa sembahyang tak pakai telkum. Tengok orang pakai baju jubah sembahyang, ish, tak sah sembahyang ni. Ini kita tak biasa. Memang lebih sempurna kita pakai telkum, tapi jangan kata tak sah kepada orang yang pakai baju. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab, semua mereka pakai abaya sembahyang. Tak ada pakai telkum, semua pakai abaya. Abaya Arab tu yang besar, longgar, dia pakai itu sembahyang. Nak cari telkum sana memang tak ada. Jadi jangan, kadang-kadang kita ada satu budaya ataupun satu kebiasaan yang kita anggap kalau orang tak buat macam tu adalah salah. Tuan-tuan pakai kain plekat sembahyang kat negara Arab, orang ketawa. Tanya kenapa? Orang pakai plekat di negara Arab nak berhubungan suami isteri. Sebab tu dia ketawa. Kita pakai plekat lah sembahyang. Beza tuan-tuan kan? Tuan-tuan pakai plekat lah, tapi Masjidil Haram dia orang dah terbiasa. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir ataupun pergi ke negara-negara Arab lain, apalagi kalau tuan-tuan pergi ke dalam perkampungan pakai plekat dan pergi ke surau, dia orang dah tutup muka tu gelak. Sebab kenapa? Plekat bagi dia orang adalah pengantin baru. Orang nak buat tu, dia pakai plekat, mudah. Jadi tak susah-susah nak buka. Kita nak pergi sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, janganlah satu kebudayaan kita bawa kepada orang lain. Mereka pakai jubah sembahyang, pakai jubah ataupun pakai ni. Kalau pakai plekat ni tak pakai. Plekat ni memang khas kepada malam-malam. Jadi kita kalau pakai tu pergi surau, pergi masjid, orang gelak betul tuan-tuan. Saya dulu mula-mula masa duduk di Mesir, kebetulan saya dapat di Tonto. Tonto tu pada masa itu pelajar asing tak ramai. Kira boleh kira dengan tangan lah. Kira pun kalau kita lalu kat jalan, budak-budak hahu hongga dia kata hongga dia ada satu filem dalam orang Mesir, jadi orang-orang seperti kita ni dianggap orang hutan. Mereka tak pernah nampak kan, duduk dalam kampung. Orang Arab ni pun kadang-kadang satu bengang juga. Dia tanya, hal indakum arabiyah, kat kampung kamu ada kereta tak? Saya kata tak ada, kami tak naik kereta, kami naik helikopter semua. Bagi dia geram sikit. Ada katanya tak ada kereta. Aduh, ini kadang-kadang dia punya dia ingat zaman Firaun lagi naik kuda. Zaman Firaun. Pada masa itu tu kat saya pun dapat kat Tonto tu memang tak berapa ramai pelajar-pelajar. Kalau kita masuk dalam kelas, orang Arab duduk jenuh, kita duduk layan tuan-tuan. Dah lah kita bahasa masa tu tak berapa faham sangat. Sini cakap, tapi cepat pandai lah. Cepat pandai bahasa Arab. Sebab duduk layan dia orang. Tapi pertanyaan macam tu lah. Indakum Arabiyah? Di kampung kamu ada kereta tak? Di kampung kamu ada bas tak? Kata tak ada, kami tak ada. Tapi naik bas kereta ni kami tak naik. Kami naik helikopter terus. Macam mana nak terbang? Kami parking kat atas bumbung. Nak bagi dia orang berfikir. Kami tak naik dah, kereta ni kami dah tinggal dah. Lama dah kami tinggal. Kami sekarang dengan helikopter parking kat mana? Atarkin fin, dia kata. Hanarkin fu Arabi fu al-Imarah. Kami kata di atas kami punya building tu ada semua parking helikopter. Pening dia orang tuan-tuan. Ini nak bagi minda. Kadang-kadang dia orang tak baca, tak tengok. Dia tengok kampung dia saja. Dia tanya pasal tu. Baik. Ini tuan-tuan. Jadi jangan kita anggap satu pakaian yang kita biasa buat untuk beribadah, kita bawa kepada satu tempat lain adalah dah cantik. Tak tentu tuan-tuan. Baik. Sebab tu macam telkom. Telkom kalau di negara Arab tak ada. Nak cari telkom, tuan-tuan tak bawa telkom beli kat sana tak jumpa.
jumpalah, tapi kedai Indonesia, kedai Thailand ataupun kedai Malaysia, itu jumpalah, tapi nak cari kedai Arab tak jumpa. Baik, ini di antara memang aurat dalam sembahyang sempurna adalah kalau kita pakai tilkum, sebab dia menutup semua aurat yang disyarakkan ataupun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak salah kalau seandainya seorang perempuan memakai baju yang yang labuh, kemudian yang tilkum dia punya tudung pun tudung labuh, menutup aurat dan boleh dia melaksanakan sembahyang. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian syarat-syarat pakaian untuk yang dianggap menutup aurat. Pertama, kena tebal. Seandainya kita ataupun orang perempuan pakaian yang dia pakai itu nampak kulit dia tu. Kalau orang hitam nampak hitam dia, kalau orang putih nampak putih dia, kalau orang coklat nampak coklat dia, kalau orang merah kemerahan nampak kemerahan, maka ini tidak sah dalam dia melaksanakan menutup aurat. Maknanya belum dia dianggap menutup aurat. Ni pakaian ni tahun-tahun 90-an, tahun 40 60-an, kebaya tuan-tuan pernah tengok abaya kebaya. Itu tembus tuan-tuan. Tembus itu. Tapi orang dulu tak tahu. Sekarang dengan pencerahan daripada ustaz, insya-Allah tak ada orang pakai dah. Kalau dulu-dulu saya ingat masa saya kecil-kecil, sekolah rendah lagi masih ada yang jenis pakai tu. Kita masa tu tak tahu. Kita ingat itulah pakaian yang cantik. Padahal nampak ketiak-ketiak nampak semua. Yang ini pun semua nampak. Baik. Kemudian kena tebal, tidak tipis. Kemudian pakaian tersebut kena longgar, jangan terlalu ketat. Jangan ketat. Maknanya kalau ketat kepada orang perempuan, maka dia pun boleh dianggap seperti menampakkan aurat. Sekarang sebab banyak orang ingat dia pakai pakaian tu menutup aurat, tapi pakai betih dia nampak, apa semua dia nampak. Ini pun tidak dianggap menutup aurat secara syarak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buka kitab ni muka surat 35, di situ ada cara melaksanakan ibadah kalau seandainya kita tidak ada berpakaian. Cara melaksanakan solat secara tanpa berpakaian. Baik, Di sini yang pertama, cara dia adalah kalau seandainya kita, contohlah macam Titanic, kapal tenggelam, kita pun tiba-tiba jumpa satu pulau, tak ada apa situ. Yang ada tak ada apalah. Tak ada apa. Kita tadi berenang, pakaian pastilah kita tanggai. Kalau tak tanggai tuan-tuan nak berenang berat, apalagi kalau pakai seluar jin, lagi berat. Kasut semua tanggai sehingga kita pun sampai kepada satu pulau, tiba-tiba 3 orang kita selamat. Macam mana nak sembahyang? Pakaian tak ada, semua tak ada. Boleh berjamaah? Boleh berjamaah. Cara dia macam mana? Pertama, kita kalau berseorangan, maka kita sembahyang kena tengok ke atas. Tuan-tuan jangan tengok ke bawah. Kena bawah dan tidak kucuk. Kalau sembahyang dalam surau dalam masjid dengan ada pakaian, kita kena tengok tempat sujud. Tapi kalau dalam keadaan tidak ada berpakaian, maknanya kita tak ada pakaian apa-apa, dalam tengah laut ataupun mana-mana tempat yang tidak ada pakaian, maka kita kena sembahyang juga dengan cara melihat ke atas. Baik. Yang kedua, kalau kita berjamaah, cara dia imam kena sama dengan makmum. Tak boleh satu saf. Imam kena sama dengan makmum. Kalau tak, mati makmum tuan-tuan. Makmum alamak, dia tak boleh sembahyang lah. Imam selamat sembahyang, makmum habis ya. Gelak semua. Sebab tu dia kena diri saf yang pertama. Kemudian juga kena melihat ke atas. Ini di antara cara melaksanakan solat dalam keadaan tidak berpakaian. Walaupun Imam Syafi'i dalam pendapat qaul qadim, Imam Syafi'i ini dia ada dua hukum fiqh dia. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim masa Imam Syafi'i berada di Baghdad.
Itu dia qaul qadim. Tapi masa dia berhijrah ke Mesir disebut dengan qaulul jadid. Dalam qaulul qadim, Imam Syafi'i mengatakan bahawa kepada orang yang tidak ada baju ataupun pakaian untuk menutup dalam dia sembahyang, tidak digalakkan berjamaah. Itu dalam qaulul qadim Imam Asy-Syafi'i. Baik, ini di antara tuan-tuan cara untuk melaksanakan solat kalau seandainya kita tidak ada berpakaian. Baik. Pertama, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam masalah berpakaian. Pertama, tuan-tuan, solat memakai pakaian curi. Ini muka surat 36 boleh kita lihat. Apa hukum dia? Haram bersolat dengan memakai pakaian yang dicuri, tetapi solatnya sah. Begitu juga solat di tanah atau rumah yang dirampas secara paksa. Solat kita sah, tapi pekerjaan kita tetap haram. Kita rompak rumah orang, kemudian kita pun teringatlah nak sembahyang. Sembahyang kita sah, tapi pekerjaan rompak tadi tetap berdosa. Kita ambil curi baju orang, kita sembahyang dengan pakaian tersebut, sembahyang kita sah, tapi mencuri baju itu tetap dianggap berdosa. Kemudian yang kedua, tersingkap kain secara tidak sengaja. Jika kain ataupun baju terselak secara tidak sengaja, sama ada oleh angin ataupun kanak-kanak hingga menampakkan aurat, dan ia ditutup dengan segera, tidak batal solatnya. Tuan-tuan sembahyang dalam bendang, punya angin berting beliung macam kemarin tu, dia angkat dengan tuan-tuan sekali. Bukan baju aja, dengan tuan-tuan dia angkat sekali, tiba-tiba jatuh berdiri pula lagi. Tadi aurat dah ke mana lah kan. Itu masih lagi sah sembahyang. Tak jadilah tu. Kalau kena peting beliau matilah kita. Tapi ini cerita. Maknanya kalau datang ni tiba-tiba terangkat, kita pun masih sah lagi kita sembahyang. Tetapi kalau kita biar, ada anak kita dia selak, apa dia kata, kita pun tak tepih, buat tak tahu aja kat anak kita, maka ini boleh membatalkan sembahyang. Datang anak kita angkat, kita tak tutup segera, maka batallah sembahyang. Baik. Orang tanya lagi, Ustaz, saya banyak tengok dalam masjid-masjid yang dia punya marmor berkilat-kilat, nampak aurat orang. Kita duduk sap belakang, orang berdiri sap depan. Dia masjid cantik, dia punya marmor dia tu dia punya lantai tu berkilat macam cermin. Nampak dia punya spandal semua, nampak tak? Itu nampak, batalkah sembahyang dia? Tak batal. Tapi kita tak khusyuk sembahyang, itu aja. Orang tu tak batal. Kita buat apa? Kita nak tengok. Sebab kadang-kadang ada masjid ataupun ada surau yang dia buat terlalu bersih sangat sampai boleh orang berdiri, apalagi pakai plekat, nampak tuan-tuan. Pakai celana tak nampak sikit, plekat memang boleh nampak spandal semua. Yang tu orang sembahyang tu tak batal, walaupun kita nampak aurat dia. Kita masalah. Kalau kita terus tengok-tengok tu, batal sembahyang kita. Baik, maknanya tak khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah memakai pakaian sutera atau bersolat di atas hamparan sutera. Haram seorang lelaki memakai pakaian sutera ataupun separuh sutera untuk bersolat ataupun bersolat di atas hamparan sutera. Ini karena sutera diharamkan kepada orang-orang lelaki ketika di luar salat, sudah tentu di dalam solat juga haram, tetapi solatnya tetap sah. Maknanya memakai dia haram, solatnya juga dianggap sah. Adapun orang perempuan tidak mengapa. Okey. Ini saja insya-Allah tuan-tuan. Baik, ada sedikit lagi. Lubang, kita kadang jenis perokok. Biasalah rokok tuan-tuan, papa berokok kretek pula kena gudang garam Indonesia, dia jatuh-jatuh tu. Kalau rokok yang jenis Dunhill ke apa, dia tak. Ni kalau rokok kretek tu masa kita hisap, dia jatuh. Okey, berapa keluasan dia yang boleh dianggap tidak membatalkan ataupun tidak dianggap sebagai menampakkan aurat? Baik, saya ada baca beberapa pendapat. Yang paling lemah pendapat dia adalah sebesar kuku ini. Kalau sebesar kuku ni
sebesar kuku kita ni, kalau seandainya ada terbuka sebenarnya ni, maknanya itu masih dianggap sah lagi. Lubang dia kalau seandainya ada sebesar kuku kita yang kecil ni, kelingking. Okey, maknanya lebih kurang, tapi bukan ini ya. Maknanya sekecil jari yang paling kecil kita ni, kalau ada lubang seperti itu masih dianggap tidak membuka aurat. Kalau ada, tapi kalau dah besar daripada itu maka dianggap sudah terbuka aurat. Maknanya kalau kena bakar rokok tu, itu belum batal lagi aurat kita. Kalau kena kadang-kadang jatuh dalam kat seluar ke, itu belum lagi batalkan, belum lagi dianggap menampakkan aurat. Baik, InsyaAllah ini saja yang boleh dapat kita sampaikan pada perjumpaan kita hari ini. Kalau ada kemusykilahan boleh ditanyakan, InsyaAllah. Ya. Ya. Okey. Bagi orang lelaki dianggap menutup aurat itu. Maknanya kita pakai yang ketat, supaya jangan nampak aurat itu, boleh dianggap sebagai menutup aurat. Orang lelaki tak apa. Orang perempuan tak boleh. Orang perempuan dia pakai macam tu, badan dia pakai macam tu, itu dianggap tidak menutup aurat. Jubah yang jenis membentuk badan kepada orang perempuan ini boleh jadi jatuh kepada haram apabila memang betul-betul nampak badan dia. Tapi kalau masih tak nampak lagi bentuk badan, maka tak haram lagi. Tapi kalau dah nampak bentuk badan dia, walaupun jubah dia pakai, maka dia haram. Sebab kadang-kadang ada jubah sekarang yang jenis jatuh. Dia jenis memang walaupun dia pada asas dia longgar, tapi dia menyempit, dia macam memberi fit kepada badan, sehingga nampak nampak punggung dia, nampak aurat dia, nampak bentuk badan dia, maka perkara ini pun boleh diharamkan. Baik. Okey. Ya. Okey. Cerita tadi, apabila kita tidak sengaja, masa kita sedar kita tutup, maka sembahyang kita sah. Tapi itu sama dengan kes terselak, sebab tu dah lebih daripada batas yang batas inilah. Yang paling besar boleh lubang tu adalah sebesar ni, paling besar tu. Tapi kalau macam tadi, dia nampak pusat kita masa kita duduk, kalau kita sedar kita tutup, maka solat kita masih sah. Tapi kalau dah sedar pun kita tengok lagi, maka batal lah. Itu sama seperti kita terselak aurat sedang sembahyang. Baik. Sebab tuan-tuan, saya dulu masa di pondok, masa duduk di pondok dulu, dah takdir kepada kawan saya ni jadi macam tu. Dia sembahyang, pelekat punya lama dah, dia tak pakai spanduk. Dia rukuk tuan-tuan, satu tu terbelah. Kita duduk sebelah belakang tuan-tuan, Allah, dia pun tak sedar lagi. Allahu Akbar. Rukuk sujud, dah sujud baru dia sedar. Sujud, alamak, kalau ni memang nampak lah, tak pakai spanduk, apa lagi? Macam buah jantung, buah pisang, jantung pisang. Allah, kita belakang, saya kebetulan sat belakang, baru takbir, pak, rukuk, jadi dia sujud baru dia sedar. Nak buat macam mana? Tapi macam tu dah tak salah sembahyang dia. Nak tutup macam mana? Dah terkoyak memang. Bukan terselak, itu terkoyak. Yang tu kira dia batal, kena gantilah sembahyang dia, maksudnya kena sembahyang lain. Baik. Baik ya, insya-Allah ini saja masalah aurat, insya-Allah. Semoga kalau ada kekurangan, kalau ada kesilapan, boleh kita bincang. Saya selalu kata, saya bukan Quran. Apa yang saya kata betul. Maknanya kalau ada yang salah, kita sama-sama kita perbaiki. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, saya pun kadang-kadang dalam kita bercakap ni, kita nak kata ni tersebut lain, itu pun ada kadang-kadang. Kita nak kata haram tersebut halal, kadang-kadang ada.
Kita nak sebut haram, tapi terkeluar kata-kata halal. Baik, yang hal-hal seperti ini kalau ada, tolong diberitahukan kepada saya, insya-Allah. Baik. InsyaAllah ini saja tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita kepada jalan yang benar, dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu penyokong Malaysia hari ini macam mana. Dia tumbuk orang tak lagi hari ini. Sebab hari tu, masa kes hari tu pukul orang, semalu kita tuan-tuan. Kes belum habis kita dah pukul orang. Lepas tu masa menang sana tak pukul pun. Kan, itulah. Jangan kita kadang-kadang bola ni kadang-kadang tuan-tuan. Ni sikit bola. Ada rekod tak apa lah, rekod. Cerita bola juga, sebab kita pun kaki bola juga. Bola ni tuan-tuan memang kadang-kadang mendidik jiwa kita untuk pandai kita bersabar atau tak. Kalau kita pandai melihat. Kenapa? Kadang-kadang kita sokong satu pasukan, itu sangat-sangat dia menang, tiba-tiba kalah. Masa kalah tu kecewa tak? Itu sebenarnya satu bagaimana kita nak mengatasi kecewa tersebut. Bagaimana kita nak lawan kecewa tersebut. Itu sebenarnya satu pelajaran yang baik. Tapi yang tumbuk orang, terajang orang, itu bukan perkara yang baik. Apalagi benda tu belum habis lagi. Ada lagi satu game lagi. Kalau dah 2 game habis, yang tu lain tak tahu juga lah. Ini game satu lagi tak habis. Itulah tuan-tuan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita tak tengok bola hari ini. Kalau kita tengok, kalau 2-0, 2-0 lah dia. Kalau 8-0, 8-0 lah dia. Kita tengok, sokong kuat-kuat. Berapa ribu orang hadir pada masa Vietnam lawan Malaysia di Kejalil lah. Apa? Shah Alam. Berapa banyak? Berjuta orang, beribu orang datang. Tapi kalau kalah juga. Berapa orang datang ke Vietnam penyokong? Berapa orang aja. Tapi menang juga. Maknanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak bagi kita seronok aja. Tengok tu, kita tak tahu lagi ke depan ni dia sepak ke tak ni. Itu aja. Kalau tengok tayangan ulang, dia dah tahu gol dia di sini. Ini sini. Yang nak kata apa? Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu hadir tak hadir. Kalau 2, kalau 3. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pendidikan baik yang diajarkan. Tapi sampai tinggal sembahyang, sampai terajang orang ni dah tak baiklah. Semoga jangan jadi lagi lah, malu kita tuan-tuan. Baik, insya-Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami laksanakan ya Allah, baik secara kami sedar ataupun kami tak sedar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa isteri kami, dosa-dosa suami kami, dosa-dosa anak kami ya Allah, dosa-dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa-dosa keluarga-keluarga kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami masih jauh darimu dalam melaksanakan amalan-amalan baik ya Allah, maka permudahkanlah, maka berilah kepada kami kekuatan untuk melakukan amalan-amalan baik untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar kami akan kembali kepadamu ya Allah, maka permudahkanlah urusan dunia kami dan urusan kubur kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak melakukan kemaksiatan kepadamu ya Allah, maka ampunkanlah kami ya Allah atas segala dosa-dosa yang telah kami laksanakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada diri kami ini untuk selalu melaksanakan taubat nasuha kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.